Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Salimah binti Hassan dari Unit Sains 2 akan membentangkan berkenaan hasil kerja saya dalam subjek IDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan yang berbentuk penghasilan bahan bantu mengajar. Saya akan membentangkan penghasilan produk saya iaitu laman sesawang interaktif Google Site. Pertama-tamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Suzana binti Harun selaku pensyarah subjek Sosiologi dalam Pendidikan di atas segala tunjuk ajar. Terima kasih Doktor dan semoga cepat sembuh. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama penuh saya Umi Salimah binti Hassan dari Unit Sains 2 yang mana merupakan pelajar SEM 5 PISMP ambilan Jun 2022. Untuk pengenalan penghasilan produk ini ialah pengintegrasian teknologi dalam pendidikan di Malaysia memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan perpaduan dalam pendidikan negara. Mengapa saya berkata demikian? Kerana dalam era ledakan maklumat ini, teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT amat penting. Teknologi ini telah menguasai global ini dengan berleluasa. Hampir setiap saat orang menggunakan teknologi ini dan dengan teknologi ini jugalah menyebabkan kita boleh menguasai dan mengawal hampir setiap perkara di hujung jari sahaja. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini telah mendatangkan banyak kebaikan dalam semua bidang pentadbiran dalam sesebuah negara. Bidang pendidikan juga tidak ketinggalan daripada penggunaan teknologi ini. Jadi, teknologi maklumat dan komunikasi telah diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan. Seterusnya, perkembangan digital yang begitu pesat memacu warga pendidik iaitu guru-guru untuk menggunakan pendekatan yang kreatif dan dinamik untuk memastikan pengajaran dan pengajaran itu lebih efektif dan menarik. Penggunaan Google Site sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan hari ini. Hal ini kerana Google Site ini terkenal dengan kebolehan mengintegrasi multimedia yang membantu meningkatkan penglibatan pelajar. Baik, sebelum saya menciptakan produk ini, beberapa masalah dan isu mengenai pendidikan terutamanya dalam bidang sains telah saya kaji. Antara masalah yang saya telah kena pasti adalah kurang pemahaman konsep. Jadi sebenarnya konsep sistem pernafasan manusia ini dia merupakan satu konsep yang mempunyai nilai abstrak yang tinggi. Jadi kesukaran nak terima pengetahuan dan pengukuran konsep ini bagi subtopik ini dia menjadi satu masalah kepada murid terutamanya yang berprestasi sederhana dan rendah. Diorang sukar nak membezakan perubahan yang berlaku pada organ pernafasan semasa proses nak tarik nafas dan hembus nafas. Dan murid dia tak dapat nak tentukan arah aliran masuk dan keluar udara semasa proses pernafasan berlaku. Jadi mereka turut belum dapat memikirkan kandungan sains secara abstrak bagi menerangkan suatu fenomena sains secara mental dan mendalam bagi sesuatu topik sains ni. Apatah lagi sebenarnya proses pernafasan manusia ni dia tidak dapat dilihat menggunakan mata kasar. Proses ni dia berlaku dalam badan manusia. Jadi sebenarnya benda ni sukar untuk pelajar faham dan pelajar menguasai pengetahuan bagi topik ini. Okey, masalah yang kedua adalah sumber pengajaran digital yang terhad. Kat sini saya nak tekankan aspek guru. Kenapa guru? Kita dapati sebenarnya banyak guru sains dia belum bersedia nak menggunakan ICT di dalam proses PDP dia. Sebenarnya bila guru ni dia tak guna ICT, dia menyebabkan kecekapan dan keberhasilan hasil pengajaran tu berkurang. Pelajar dia tak boleh cikgu hanya bercakap, pelajar hanya menerima. Sebab pelajar ni dia ada banyak gaya pembelajaran iaitu ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Jadi sebenarnya dengan penggunaan teknologi di dalam kelas ni dia boleh nak meningkatkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik, terutamanya topik sistem pernafasan manusia. Bila cikgu pasang video sistem pernafasan proses tu, jadi penyampaian maklumat secara visual tu dia boleh meningkatkan kadar ingatan pelajar terhadap topik tersebut. Baik, kita beralih kepada 3.0 iaitu produk yang dihasilkan laman sesawang interaktif Google Site. Jadi sebelum pembinaan laman sesawang ini, dokumen standard kandungan dan pentadbiran iaitu DSKP tahun 4 telah pun dirujuk. Yang mana dia merupakan langkah penting sebelum mencipta produk pembelajaran. Okey, jadi setelah dianalisis, saya dapati bahawa subjek sains tahun 4 di bawah topik 2.0 pernafasan manusia dilihat relevan untuk dibuat menjadi laman sesawang interaktif.
Okey, pilihan ni dibuat kerana biasanya anak-anak tahun 4 dia berasa sukar untuk memahami topik sistem pernafasan manusia kerana proses tersebut tidak dapat dilihat menggunakan mata kasar. Berikut merupakan laman sesawang yang dibina oleh saya yang mana saya namakan dia sebagai Bricksite. Berikut merupakan laman sesawang interaktif Google Site yang dihasilkan oleh saya. Dalam Google Site ini dia terdapat DSKP yang boleh pelajar rujuk, dia terdapat video pembelajaran, kuis interaktif, terdapat juga komik yang berkaitan dengan topik sistem pernafasan manusia. Dia ada karakter oksigen, karbon dioksida dan juga manusia yang sedang bernafas. Dan sebenarnya dengan menggunakan komik ni, pelajar dia akan sebenarnya dapat meningkatkan kefahaman mereka terhadap topik tersebut. Seterusnya terdapat juga kita sediakan extra yang mana terdapat video dan nota-nota berkaitan topik sistem pernafasan manusia, dan kita juga letak Google Form yang mana guru boleh mendapat peluang untuk penambahbaikan produk pembelajaran. Seterusnya kita beralih kepada praktikal dan kebolehgunaan. Jadi pembelajaran yang fleksibel kita tahu merupakan satu elemen yang penting dalam memastikan proses PDP dapat dijalankan dengan selesa dan lancar. Jadi laman sesawang ini dapat meningkatkan fleksibiliti dalam pembelajaran memandangkan dia dapat digunakan dan diakses secara atas talian. Jadi selain daripada itu, laman sesawang ni dia juga mudah diakses oleh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur. Guru, ibu bapa dan juga murid dapat menggunakan produk ini dengan mudah tanpa memerlukan bimbingan daripada orang lain. Memandangkan laman sesawang ni dia direka dengan tetapan yang ringkas. Jadi produk ni boleh diakses di mana-mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Seterusnya, laman sesawang ini dia mempunyai reka bentuk yang menarik dan interaktif. Kenapa saya berkata demikian? Kerana keseluruhan laman sesawang ini dibina dengan tema yang menarik, boleh menarik minat pelajar. Dia mempunyai pelbagai visual dan animasi. Selain pada itu, nota yang ditulis juga dalam pelbagai bentuk dan juga warna. Dan laman sesawang ini dia merupakan satu produk yang interaktif. Seterusnya kita beralih pada impak penghasilan produk. Yang pertama, penggunaan laman sesawang ni dibantu murid nak memahami konsep serta proses pernafasan yang berlaku dengan mudah. Yang kedua, bagi guru, laman sesawang ni dia menyediakan alat yang fleksibel dan mudah diguna pakai untuk menyampaikan kandungan pembelajaran. Yang ketiga, kepelbagaian elemen pembelajaran di dalam Google Site ini dapat menarik lebih ramai pengguna untuk menggunakan laman sesawang ini. Sebab apa? Dengan ada satu saja laman sesawang ni dia mempunyai pelbagai elemen pendidikan. Ada nota ringkas, ada video pembelajaran, ada game, ada komik ringkas. Jadi kepelbagaian ni dia boleh nak meningkatkan rasa minat individu ataupun murid untuk belajar topik sistem pernafasan manusia ni dengan menggunakan Google Site tersebut. Seterusnya kita beralih kepada peluasan produk yang dihasilkan. Pertama sekali, kita boleh mengkomersialkan produk ini supaya dapat disebar luas melalui medium seperti media sosial. Sesuai dengan era pemanfaatan digital masa kini yang sedang berkembang dengan pesat. Seperti yang mana yang kita tahu, tak semua guru dia sempat nak buat BBM. Jadi sebenarnya dengan penghasilan produk yang dilakukan oleh saya boleh komersialkan produk ini dekat guru-guru daripada pelbagai sekolah di luar negeri, sama ada di luar ataupun di dalam negeri. Seterusnya yang kedua, saya boleh mempelbagaikan video pembelajaran, komik digital, game di dalam Google Site tersebut. Seperti mana yang kita tahu, dalam Google Site yang dihasilkan oleh saya sudah sediakan nota ringkas game. Okey, jadi sebenarnya saya boleh nak tambah dan pelbagaikan. Game tu mungkin saya akan tambah kepada 2-3 game, dan nota ringkas tu saya boleh pelbagaikan nota ringkas, dan mungkin juga saya boleh menghasilkan satu lagu untuk proses pernafasan manusia. Sebab apa? Bila dengan lagu, pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran auditori ni yang dia dapat nak tingkatkan kefahaman pelajar tu. Bila dia dengar lagu tu, dia hafal lagu tu. Jadi bila dekat luar sekolah pun dia teringat lagu tu, dia jadi ingatlah topik sistem pernafasan manusia ni.
Kesimpulannya, penggunaan Google Sites ini dapat memberi pengetahuan yang meluas kepada murid terutamanya ketika mereka berada di luar sekolah, dan diharapkan bahan bantu mengajar ini dapat membantu lagi meningkatkan lagi kualiti pemudahcaraan dan pembelajaran di dalam kelas agar dapat meningkatkan keberhasilan serta pencapaian murid dalam subjek sains terutamanya murid tahun 4. Masih banyak penambahbaikan dan pengubahsuaian yang boleh dilakukan pada masa akan datang bagi memastikan produk ini lebih praktikal digunakan dan mampu menjadi rujukan guru di sekolah. Akhir sekali, semoga penghasilan produk iaitu pembangunan laman sesawang Google Sites ini dapat menjadi salah satu langkah positif dalam meningkatkan kualiti pendidikan sekaligus dapat mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan murid di Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.